Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak teruskan live saya sharing saya pada hari ini sebab saya tadi baru lepas dengar kuliah maghrib di Shah Alam ni. Okay, alhamdulillah saya dapati banyak di kalangan kita yang lupa bahawa setiap sakit atau penyakit itu semua adalah ada petanda-petanda dia. Okey, antara petanda ada banyaklah point yang di-share, antaranya sakit ini adalah satu ujian daripada kita. Penyakit ini adalah satu kafarah buat kita. Sakit dan penyakit ini adalah suatu zikir untuk kita supaya kita makin ingat Allah. Okey, sakit dan penyakit ni tanda Allah sayang kat kita. Sakit dan penyakit ni tanda supaya kita sentiasa beringat. Okey, sakit dan penyakit ni supaya kita terus mencari ilmu lagi. Okey, dan apa yang poin yang saya membuatkan saya rasa sangat tersentuh apabila dia bicarakan tentang bagaimana kita di akhirat kelak. Apabila kita di akhirat, Allah beri kita 4 pilihan. Allah beri kita 4 pilihan ketika mana kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala tentang apa amalan-amalan kita, apa yang kita lakukan di dunia ni. Ada 4. Okay, yang pertama sekali, Allah akan menghapuskan dosa kita. Okey, Allah akan menghapuskan dosa maksiat kita, apa yang kita lakukan atas dunia. Itu yang memang masya-Allah sangat besar kurniaan yang Allah mampu berikan kepada hamba-Nya. Okey, yang kedua, yang tadi 4, yang kedua, Allah dengan kuasa mutlak Allah Ta'ala, Allah boleh memaafkan segala dosa kita, segala dosa maksiat yang kita lakukan atas dunia ni. Okey, apa beza hapuskan dosa dengan memaafkan? Hapuskan dosa ni maknanya tidak ada apa-apa langsung. Kosong rekod kita. Okey, kalau Allah maafkan, Allah ampunkan, apabila Allah ampunkan maknanya dosa kita ada tapi kita diampunkan. Kita di excusekan daripada terima azab, terima balasan di akhirat kelak. Okey, dan yang ketiga, jadi yang kedua. Okey, dan yang ketiga adalah Allah berkuasa mutlak untuk meringankan dosa, meringankan balasan dosa dan maksiat kita. Okey, meringankan dosa dan maksiat, balasan kita. Okey, di dosa-dosa yang kita buat atas muka dunia ni, masya-Allah begitu banyak masing-masing. Setiap orang ada nostalgia. Okay, perkara-perkara masa silam, sejarah silam yang mereka lakukan, sama ada masa mereka muda ataupun masa mereka tua, ataupun sejarah silam. Okay, masing-masing itu semua ada sejarah silam yang perlu dibereskan, perlu diselesaikan. Okey, dan yang keempat, yang terakhir sekali, Allah berkuasa untuk menghukum kita mengikut apa level mana dosa dan maksiat kita lakukan di atas muka bumi ni. Okey, sebanyak mana kita lakukan dosa, sebaik mana kita lakukan maksiat, sebanyak itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana kita mengetahui bahawa sakit dan penyakit itu, saya katakan tadi, salah satunya adalah sebagai kafarah dosa. Apabila insya-Allah kita akan mendapat kafarah dosa apabila kita, yang pertama sekali, kita bersyukur, kedua kita redha, yang ketiga kita sabar, yang ketiga kita berdoa, kita berikhtiar, bertawakal. Okey, kita teruskan semua itu, insya-Allah segala sakit dan penyakit kita akan menjadi kafarah dosa. Okey,
Dan yang paling penting, tujuan hidup kita, tujuan perjalanan kita, prinsip hidup kita tidak lari semata-mata hanya untuk mendapatkan keridaan Allah. Okey, nak dapatkan keridaan Allah, prinsip untuk mendapatkan keridaan Allah itu adalah yang akan memandu ke arah kita untuk mendapatkan yang keempat-empat yang perkara yang saya sebutkan tadi. Okey, sama ada kita akan dapat diampunkan oleh Allah, dihapuskan dosa, diringankan dosa, dan moga-moga kita tak nak, moga Allah ampunkan jugalah dosa kita. Moga kita Allah ringankanlah dosa kita. Okey, sebab itulah mengenai prinsip kita nakkan keredaan Allah, okey, seperti mana ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran sangat banyak tentang titah dan perintah Allah. Jadi antara titah dan perintah Allah, Allah kata jangan makan harta riba, jangan buat perkara yang haram. Yang haram dah jelas, dan yang halal dah jelas. Okey, ini haram, jauh benda yang haram, jauh perkara zina, jauh perkara yang syubhah, perkara makanan-makanan yang haram. Allah dah jelaskan. Okay, Allah dah jelaskan undang-undang Allah ada ini. Tapi manusia sekarang ini mereka ada sifat perangai seperti mana orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Okay, orang perangai orang Yahudi ni, dia selalu minta excuse alasan sebab mereka bukan nak buat. Mereka bagi macam-macam alasan sebab mereka tak nak laksanakan arahan perintah Allah. Kalau orang-orang Nasrani, mereka penyelewengan mereka dari segi akidah. Okey, mereka menyelewengkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mereka kata mereka jalankan perintah Allah, tapi mereka ada perantara. Jadi mereka wujudkan perantara. Itu adalah salah faham antara orang-orang yang suka, okey, nak laksanakan perintah Allah, tapi kena ada perantara dia. Okey, nak laksanakan perintah Allah, yang first thing first adalah perlu yakin bahawa kita kena laksanakan perintah Allah. Kita kena laksanakan, kita kena akur bahawa segala hukuman, segala arahan, segala perintah yang ada Allah guidekan, Allah tunjukkan, Allah adakan dalam Al-Quran, itulah yang kita kena amalkan, itulah yang kita kena laksanakan, itulah yang kita kena jalankan. Okey, dalam Al-Quran itu sudah jelas. Okey, itulah maksudnya prinsip kita adalah kita nakkan keridaan Allah. Kita nakkan keridaan Allah, kita kena laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Okey, dengar macam mudah. Nak redha Allah, kita nak keridaan Allah. Tapi ingat, keridaan Allah itu tanda kita nak melaksanakan perintah Allah, untuk buat apa yang Allah suruh, untuk mendapatkan Allah redha. Apa yang Allah redha adalah kita melakukan apa yang Allah perintah, iaitu apa yang ada dalam Al-Quran. Okey, itu saja yang saya mampu sampaikan. Saya sampaikan ini adalah untuk diri saya sendiri. Saya sendiri ingin bermuhasabah untuk diri saya sendiri. Saya sharekan apa yang saya kongsikan setelah saya dengar kuliah tadi, yang saya dengar daripada Dr. Syahabuddin, daripada di Zahafiz Shah Alam. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maafkan saya, doakan saya, moga-moga usaha kami dapat berjaya, InsyaAllah.